Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina ala rahmatika ya zal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah kita kongsi berkenaan dengan hukum syarak, yang mana ianya terbahagi kepada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Itu dia. InsyaAllah hari ininya kita tengok pula komponen-komponen agama yang dikatakan ad-din itu. Jadi ulama membahagikan, meletakkan komponen bagi agama ni, iaitu Islam, iman dan ihsan. Yang ini tiga. Nak dikatakan seseorang kita ni sebagai seorang yang beragama Islam, yang hidup dengan cara hidup Islam, kita hendaklah mengetahui dan menghayati Islam, iman dan ihsan. Namun akhir-akhir ini, oleh kerana kegagalan mungkin kelemahan dan kegagalan kita mempelajari komponen ketiga-tiga agama ni, menyebabkan kitanya tidak sempurna kita ni sebagai seorang Islam, dan yang paling besarnya timbul kecelaruan dalam mempraktikkan cara hidup beragama Islam. Jadi ketiga-tiga ni dikatakan komponen agama Islam ni berdasarkan kepada hadis Nabi lah. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar tu, panjanglah hadis dia. Hadis dia tu yang mana satu hari sahabat Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat Nabi duduk bersama Nabi, tiba-tiba marilah seorang laki-laki yang pakaian dia putih. Orang kata putih do'ah, syadidul bayat, putih sungguh. Rambut hitam sungguh. Dia pulaknya lelaki yang mari jumpa Nabi, jumpa dalam majlis sahabat bersama Rasulullah ni, orang yang tak pernah mari sini, tak pernah hadir dalam majlis Rasulullah. Dia bukan orang tempat tu, bukan orang di Madinah, kita kata. Jadi timbullah persoalan di kalangan sahabat. Dia mari pula, dia tanya Nabi. Duduk depan Nabi, dia letak, dia sandar kepala lutut dia kepada kepala lutut Nabi. Lepas tu dia minta supaya Allah Ta'ala ni, supaya Rasulullah ni cerita kepada dia, royak kepada dia, ini fakhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah bin Muhammad, royak kaku gapo dia Islam, lepas tu royak kaku gapo dia iman, royak kaku gapo dia ihsan. Di hujung ni tidak nak baca habis lah. Kalau nak tengok hadis ni, boleh tengok oleh kitab Al-Arba'in, hadis 40 lil Imam Nawawi. Bagi Imam Nawawi lah, banyak dijual di kedai-kedai. Ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama berkenaan dengan niat, yang keduanya inilah hadis Sayyidina Umar ni. Di hujung hadis ininya, Rasulullah pun tanya Sayyidina Umar, selepas lelaki tersebut pergi tinggal tubik daripada majlis itu, Rasulullah pun tanya Sayyidina Umar. Dia kata gini, ya Umar. Rasulullah tanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Kalau kita kata, mu tahu tak siapa dia? Hak dunia aku tadi. Bila gitu Sayyidina Umar kata,
Qultu, kata jawab Sayyidina Umarnya, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya terlebih mengetahui. Bila gitu Nabi pun sabda, fa innahu Jibrilun ataku. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Nabi kata, maka sesungguhnya lelaki hadir dalam majlis kita tadi ialah Jibril. Atakum, datang dia kepada kamunya, yu'allimukum, kerana mengajar bagi kamu dinakum, agama kamu. Inilah dalil yang mengatakan kepada kita bahawasanya dikatakan kita ni seorang Islam yang mengamalkan, yang mempraktikkan cara hidup sebagai seorang Islam, yang hendaklah kita hayati ketiga komponen agama Islam ini, iaitu Islam sendiri, iman dan ihsan. Jadi nak hayati itu susahlah sikit kalau tak faham. Kena faham gapo dia Islam, gapo dia iman, gapo dia ihsan. Maka Islam ni ada ulama menterjemahkan dengan makna itulah fiqh. Iman ini imanlah ataupun akidah. Ihsan ni dengan makna tasawuf ataupun akhlak. Itu dia. Ni kena reti ni. Jadi kalau kita mengaku kita sebagai seorang Islam yang beriman, tetapi kita tidak dapat menguasai ilmu fiqh, yang mana apabila kita tidak dapat menguasai fiqh, terutamanya yang fardu ain, menyebabkan cara hidup kita banyak kita melanggar titah perintah Allah Ta'ala. Hak dia buat pun kita tak buat, dia suruh pun kita tak buat, hak dia larang pun mungkin kita buat. Maka kalau kita mantap iman kita, mungkin ihsan kita mantap, tapi fiqh kita, yakni Islam kita tak mantap, dia boleh membawa kepada fasik. Dan sekiranya kita mantap Islam, iman pula tidak mantap, ihsan katakanlah ihsan kita okey, iman kita tak mantap, mungkin dia boleh menyebabkan kita kufur. Bila iman tak mantap, kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul. Kalau kita kenal pun salah, tak betul apa yang kita kenal, tak membetuli dengan hak sebenar, hak wakil, maka mungkin menyebabkan kita kufur. Itu dia, tak betul akidah dia panggil. Ini yang paling bahaya. Kalau fasik itu Islam lagi, tapi berdosa. Kalau kufur, habis cabut iman. Dan mungkin Islam kita mantap, iman kita mantap, tapi kalau tidak ada ihsan, tidak ada tasawuf ataupun akhlak, maka tidak sempurnalah Islam kita dan tidak sempurnalah iman kita. Jadi ketiga-tiga komponen agama ini mesti ada kepada kita. Yang pertama, kita tahu yang kita ada ilmu berkenaan ketiga-tiga komponen agama. Yang keduanya, kita kena hayati. Kena jadi realisasikan, amalkan dalam kehidupan kita. Dalam amal cara fiqh dia, iman tu ada amalan ini, akidah kita tu berpegang mesti kejap dan betul. Kalau kejap tak betul, tak jadi juga. Ataupun betul tapi tak kejap. Tak jadi juga iman kita. Kalau ihsan, ihsan ni banyak juga berlaku dalam masyarakat kita yang tidak betulnya. Betullah kita hari ni masih wujud lagi masyarakat yang yang ada penyakit dengki, yang ada penyakit iri hati, yang ada penyakit dendam, sangka jahat. Itu dia. Sangka jahat. Macam-macam lah. Kenapa tu? Kerana kita tidak ada ihsan. Kadang-kadang kita tahu benda tu salah, namun kita tidak dapat hayati ihsan. Ini bahaya juga. Bahaya. Jadi tidak mestilah ketiga-tiga komponen agama ini kita mesti menguasainya secara ilmu, yakni mengetahuilah, tahu
kemudian kita mesti hayati, yakni kita amalkan dalam kehidupan kita. Barulah kita boleh kata kita ni seorang yang mengamalkan cara hidup Islam. Dah, tu dia. Sebab itulah kalau kita belajar di universiti, misalnya kita ambil jurusan ataupun kos syariah, janganlah kita abaikan usuluddin, kerana dia iman kita, berkenaan dengan keimanan kita. Sampai itu belajarlah ilmu tasawuf. Kalau kita ambil jurusan ataupun kos usuluddin di universiti, jangan kita tinggalkan syariat, kerana di sanalah terkandungnya segala hukum-hukum fiqh yang dikatakan Islam. Itu dia. Amat malanglah kalau orang yang ambil usuluddin tapi tak dapat menguasai fiqh ini syariat, dan orang yang ambil jurusan syariat tak dapat menguasai ilmu usuluddin. Ingat, ilmu usuluddin amat penting, kerana usuluddin ini umbi agama. Kalau diibaratkan sebagai sebatang pokok, dia adalah akar tunjang. Kalau buruk akar tunjang, sudah oyak lah orang lain. Kalau dia molek sekalipun, lama-lama dia akan mapuh juga. Dia akan tumbeh. Daun segar lah mula lama-lama dia layu, mapuh juga. Gitulah agama kita. Kalau tak ada iman, tak ada usuluddin, tak ada lah agama kita. Jadi itulah sebuah sedikit berkenaan dengan komponen agama. Kita akan sambung lagi di masa yang lain. Wallahu a'lam wa ilaihil marji' wal ma'ab.